Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati pensyarah kita Dr. Nazarina binti Ali Hanafiah dan semua rakan-rakan saya yang saya kasihi. Okay, saya Wan Zaini Atikah binti Wan Muhammad Sawawi 263485. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan buku yang saya kaji, iaitu bertajuk Di Bawah Langit Copenhagen. Buku ini ditulis oleh Puan Sarina Ibrahim yang dilahirkan pada 21 Februari 1972. Beliau dilahirkan di Parit Buntar, Perak. Dari segi latar belakang pendidikan dia pula, beliau ni bersekolah di SK Sungai Sertar, Parit Buntar. Kemudian telah memasuki ke sekolah berasrama penuh di Sekolah Raja Perempuan Tahyang, Ipoh, dan tingkatan 6 di Sekolah Izzuddin Shah di Ipoh. Kemudian beliau telah menyambung pengajiannya ke Universiti Malaya pada tahun 1996, ijazah sarjana muda syariah undang-undang dari Akademi Islam. Kemudian beliau telah mengambil sijil penulisan skrip yang di bawah Akademi Filem Malaysia FRINAS pada tahun 2001. Dan beliau juga telah mengambil sijil terjemahan am, iaitu di Institut Terjemahan Negara Malaysia 2003. Beliau pada mulanya mengambil ijazah sarjana muda undang-undang syariah. Kemudian beliau bertukar ke bahagian penulisan dan seterusnya ke wartawanan. Tetapi kini beliau berada di beliau masih lagi menjalankan penulisan. Penulisan beliau telah menghasilkan sebanyak 11 buah novel, iaitu di Malaysia ni lah, dan 18 buah antologi cerpen. Buku yang saya berminat berkaitan dengan Puan Sarina Ibrahim ni iaitu Di Bawah Langit Copenhagen. Di dalam buku ni terdapat 20 kisah di mana dalam buku ni menceritakan mengenai kehidupan wanita yang berjaya, di mana sebelum itu dia gagal dalam kehidupannya, seperti ditinggalkan oleh suami, daripada segi kejatuhan ekonomi. Tetapi beliau ni wanita-wanita yang diceritakan di dalam buku ni membangun dengan sendirinya. Di dalam ni terdapat 20 bab dan setiap bab ni menceritakan kisah wanita yang berlainan. Bukan dia sebuah novel yang bersambung mengenai ceritanya. Tidak, dia macam bab satu dia menceritakan seorang wanita begini, bab dua menceritakan seorang wanita begini. Jadi kesimpulan untuk novel ni, dia menceritakanlah macam mana seorang wanita ni dia gagal dan bagaimana dia bangun sendiri dengan diri dia sendiri, usaha dia sendiri untuk menjadi seorang wanita yang berjaya. Di dalam novel ni berkaitan dengan tajuk Di Bawah Langit Copenhagen ni, saya tertarik dengan bab 5. Di bawah tajuk bab 5 ni, dia mengisahkan berkaitan dengan dua orang wanita, iaitu Mai dan Su, di mana dahulunya mereka ni kawan sekampung, tetapi mereka ni tak rapat kerana macam mana kata, dia membawa haluan tujuan masing-masing. Dia tidak setepala lah dalam bahasa yang mudah. Selepas 10 tahun, mereka ni bertemu kembali di tanah Copenhagen, di mana Mai ni datang untuk membuat kerja dia, melaksanakan tugas dia di Denmark ni, manakala Su ni pula datang untuk bercuti, merehatkan diri dia, menenangkan diri dia. Su ni seorang ibu kepada 2 orang anak dan beliau ni ingin dimadukan oleh suami dia. Kiranya suaminya nak cari isteri lain lah. Suami kedua-dua mereka ni mempunyai kejayaan yang bagus. Su ni dia seorang pengurus di sebuah hotel, dan suaminya pula adalah seorang peguam yang ingin berpoligami, di mana berani membawa pulang borang poligami kepada Su untuk sunangan. Mereka ni suami isteri bekerja hebat, anak-anak yang hebat dan pandai di dalam akademik. Anak-anaknya seorang lelaki dan seorang perempuan. Tetapi beliau ni diuji dengan suami yang ingin berpoligami dan sasiah akhlak anak-anak dia di sekolah. Anak lelakinya sering bergaduh di sekolah, berkawan dengan seorang wanita yang berusia 30 tahun dan menganggap wanita itu sebagai teman wanitanya. Tetapi anak lelaki ni baru tingkatan 4, iaitu berusia 16 tahun.
um, anak lelaki dia ni selalu bergaduh dengan kawan yang lain disebabkan seorang perempuan. Jadi anak lelaki ni seringlah dipanggil di bilik sasiah kerana akhlak dia. Tetapi anak-anak dia dianugerahkan dianugerahkan sebagai pelajar yang cemerlang. Walaupun sasiah yang tidak elok, tetapi dari segi akademik dia cemerlang. Anak-anak dia ni anak-anak ni selalu dipuji di sekolah, selalu dipuji di kalangan rakan-rakan kerja Su. Kehidupan Su ni seakan terlampau banyak masalah kerana suami dan anaknya. Suri dia tertekan dengan kejayaan dia kerana dia pengurus hotel. Lepas tu suami dia yang ingin berpoligami. Lepas tu anak-anak dia yang dari segi sasiah dia yang agak terganggu di sekolah. Jadi masalah-masalah itu tetapi masalah-masalah itu tidak mematahkan semangat Su untuk terus bekerja dan berkejaya, iaitu di dalam pengurusan hotel. Mai ni seorang pengembara yang tidak berpisah dengan kameranya kerana dia ni adalah seorang jurugambar, fotografer. Dia mempunyai kisah silam dia yang sangat ngeri. Beliau pernah berkahwin dan mempunyai seorang cahaya mata, tetapi dia tidak pernah melihat anaknya kerana pada ketika dia melahirkan, selepas dia melahirkan, suaminya mengambil anaknya dan membawa lari. Jadi dia tak sempat nak tengok anak dia macam mana rupa anak dia. Pada mula beliau mengalami postpartum blues selama 3 hari selepas bersalin dan ia telah melarat menjadi postpartum depression. Kemudian beliau telah mendapatkan rawatan lah untuk menjadikan dirinya semula kepada tahap yang normal. Suaminya meninggalkan dia kerana malulah sebab dapat ada isteri yang gila. Tanggapan suaminya isteri dia tu sebenarnya depression, tapi dia anggap sebagai gila kerana dia tidak sempat melihat anak yang dia kandung. Beliau ni telah mendapat rawatan di hospital dan kini telah pulih seperti normal lah. Setelah pulih dari penyakitnya, dia telah meneruskan minatnya dan kini telah berjaya terkenal di Kuala Lumpur dan kini telah mengembara satu dunia. Selepas dia pulih, sebelum dia pulih, suami dia dah ceraikan dia kerana suami tak sanggup untuk ada isteri yang gila macam dia. Kemudian dia telah mendapat rawatan di hospital sehingga dia kembali normal dan telah meneruskan minat dia dalam kerjaya dia lah, iaitu mengembara satu dunia, mengambil gambar. Beliau ni ada usaha untuk mencari anak dia tetapi tidak jumpa kerana tidak pernah berjumpa anaknya dan sudah terlalu lama tidak berjumpa dengan anak dia lah. Beliau juga merindukan suaminya dan ingin bersama suaminya kembali, tetapi masa tidak berjumpa dengan anak dan suaminya. Masalah-masalah itu tidak mematahkan semangat Su untuk terus bekerja dan berkejaya, iaitu di dalam pengurusan hotel lah. Jadi dia sampailah di kesimpulannya. Buku ni saya pinjam di perpustakaan kita. Jadi buku ni saya boleh membuat kesimpulannya, ya, ujian itu dari Allah. Tiada manusia yang hidup tanpa ujian dan dugaan, dan tiada manusia yang hidup sempurna. Wanita yang dianggap lemah bukan bermaksud selamanya lemah dan rendah, tetapi wanita kini lebih maju, hebat dan kuat demi masa hadapan dia. Walaupun wanita ni diuji dengan pelbagai masalah, terutama dari segi masalah keluarga lah. Kerana wanita ni banyak menguruskan suami, anak, tetapi ada yang diuji dengan masalah yang ditinggalkan, diceraikan, anak hilang apa semua, tetapi mereka ni tidak mudah. Pada mulanya mereka memang patah semangat, tetapi semangat yang ada pada wanita ni, dia boleh menanam dalam diri dia, boleh tanam semangat dalam diri dia untuk bangun. Jadi wanita ni tidaklah bermaksud dia patah semangat. Itu saja dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.